buat satu syarikat. Kerja apa? Kerja cuci masjid. Kita nak cuci bersih. Bagi ada beza sikit masjid sekarang dengan masjid dulu. Sama lah bilik ayak hancin itu. Tak ada. Tak ada. Yatim. Ini saya sebut. Dalam manifesto kita juga kita selalu bincang pasal pendidikan. Memanglah pendidikan ini dalam Islam ianya satu benda yang penting. So itu zaman Allahyarham Ustaz Fazlina, kita adakan sekolah kanak-kanak, kita ada sekolah rendah, kita ada sekolah menengah. Yang pondok kita ni, pondok Pak Ya, pondok Pak Man, pondok Ustaz Fauzi. Jadi sekolah menengah ni tak kalah sangat, cuma kita buat satu sekolah menengah Darul Ulum. Kita ada kolej kita, kolej Darul Ulum. Kita dah garis semua ni. Kita sebut, kita bincang bahawa pusat-pusat pendidikan ni, sekolah-sekolah agama ni nak kita beri bantuan. Sebab kita tahu zaman Dato' Mahathir, dia potong. Zaman Dato' Mahathir, dia potong per kapita bantuan para sekolah-sekolah agama. Jadi kita fikir bahawa bila kita menang besok, kita akan usahakan supaya sekolah ini dibiayai sebahagiannya. Manakala pusat-pusat pengajian yang pas punya, Kolej Islam Darul Ulum, Sekolah Menengah Darul Ulum, Seridu, Sekolah Rendah Islam Darul Ulum di Teluk Bagan, pusat-pusat asuhan kanak-kanak, pasti kita akan biayai daripada A sampai Z satu-satu. Sampai satu-satu. Jadi kita pun duk canang lah. Sedaplah kita kena merintah. Memang sekolah macam saya yang duduk pimpin sekolah agama, Pondok Pak Ya memang wasai. Kalau ada orang, banyak benda yang kita boleh buat untuk manfaat anak-anak kita. Kita nak majukan pelajar kita. Kita nak tingkatkan mutu pembelajaran mereka. Tapi saya nak sebut di sini, kita sekolah agama rakyat tidak mendapat bantuan daripada kerajaan. Tidak. Satu sen pun tak dapat. Tuan-tuan pernah tengok iklan dibuat kepada Gamak Menteri Besar, dia kata bantuan pada sekolah agama sekian-sekian banyak. Bohong. Istilah sekolah agama rakyat ini, kalau dulu sekolah agama rakyat ini ada 52, 40 sudah masuk bantuan kerajaan. Di Jerai ni, Parlimen Jerai ni yang masuk kerajaan, sekolah agama Gurun, Pondok Fauzi, sekolah Sak Jainan, Sungai Limau, Pondok Pak Man. Tinggal Pondok Pak Ya saja tak masuk. Adalah sebab yang kita tak masuk. Panjang. Ada dasar kita. Dan di Kedah ni termasuklah sekolah yang tak masuk SNK. Sekolah Tok Mufti kita di Kok Diang, Kepelu. Sekolah Datuk Tajuddin di Melele. Sekolah Tok Haji Aziz Pendang. Sekolah Keluarga Musadak di Kupang, di Kulin dan sebagainya, mana campur 12. Sepatutnya tanggungjawab kerajaan negeri sudah ringan, sebab tinggal 12 saja. Tapi saya dapat berita baru-baru ini, kalau pilihan raya lambat lagi tak tahu. Tidak sampai dah teralah dinding, tak boleh nak pergi lagi. Sekolah Maktab Mahmud ini daripada dulu sampai sekarang ialah di bawah kerajaan negeri. Kerajaan negeri
hari itu memikirkan Maktab Mahmud ni perbelanjaan biayai dia 40 juta satu tahun. Azizan kata, payah kita serahkan kerajaan dia tak? Jadi asyik fikir juga. Sebab itu ada kawan saya kata sebut baru-baru ni, dia kata makna sains di sekolah Maktab Mahmud dan cawangannya tak ada, atau kalau ada pun tak semacam yang sepatutnya. Bukan dekat dia tak membuat makmal, dia nak serahkan kerajaan juga, payah. Hak mana belanja dia nak serah, hak mana belanja dia nak serahkan kerajaan pusat. Sekolah agama kah, Maktab Mahmud kah, besok pasti ini pun diserahkan Rosmah. Kalau lama dia jadi periksa. Pasal apa? Duit tak ada. Yang ada, dia nak bayar elan dia dengan elan Esko dan orang-orang CEO yang dia lantik. Saudara-saudara, tak apa. Kalau kita tak bagi pun tak apa, tapi jangan sakit hati kita. Sakit hati macam mana? Sekolah Cina dia bagi, sekolah India dia bagi. Sekolah Cina Sungai Limau dia bagi, kita tahu. Sekolah Cina apa nama Sungai Limau Lok sebab 3 Sungai Limau dia bagi. Hak masuk sahabat selalu KUA lah tak. Pancaragam KUA pun dia bagi 50,000. Baru-baru ini nak janji nak bagi tanah pula kat sekolah Cina. Amboi hebat Menteri Sak ni. Hebat. Dia tak fikir bahawa yang ada sekeliling dia ialah sekolah-sekolah agama rakyat yang memerlukan bantuan daripada dia. Selepas menang, dia panggil semua sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah Cina dan India. Maklum kat mereka, kalau hampa ada tunggakan air, tunggakan TNB, mas kerajaan nak bayar semua. Sekolah Cina, sekolah India. Kami pun ada tunggakan juga. Tunggakan ni bukan baru. Daripada dia menjadi pengurusi lembaga takbir sekolah Pondok Paya tu pun sudah ada hutang. Saya pun tulis surat kat dia, suruh pengetua sign. Saya tak mau sign. Kalau tak saya dia tengok nama pun tong sampah. Jadi bagi pengetua sign, minta supaya hutang kita nak bayar separuh, kerajaan tolong bayar separuh. Kalau Cina dan India dia boleh bayar penuh, kita nak bayar separuh, paruh pun tak boleh. Bukan dekat itu saja, dia hantar orang sadar tu pergi potong ayam. Potong ayam. La ilaha illallah. Kata orang pecah tengoklah boleh ke tak? Saya sebagai orang yang rapat dengan Datuk Jamin, orang PAS pun marah, UMNO pun marah. Saya tahulah UMNO pun marah. Dia kata nak jadi calon UMNO apa yang baik sangat Datuk Jamin ni. Macam-macam lah. Tidak, orang tidak kenal kita, maka macam-macam lah orang. Saya ada orang teka, tapi tak apa. Saya berjumpa dengan dia. Sebab apa? Saya menerima tekanan daripada kawan-kawan saya, daripada 12 sekolah agama rakyat. Panggil Datuk Jamin Pintar Fikir, panggil dia turun, termasuk Tok Muti pun turun. Kita habaq, kita bukan nak masuk NJPK. Kita nak Datuk Jamin tolong kita, bantu kita. Alhamdulillah, Datuk Jamin banyak bantu kita. Sekolah agama rakyat bukan terfikir saja, seluruh Kedah dia bantu. Terfikir ni lebih sikit lah, sebab saya rapat, saya tahu lah mana yang ada duit. Yayasan Takwa yang kadang-kadang orang dah ada abang Datuk Jamin guna pakai duit Yayasan Takwa. Hantar surat mengata ke rumah-rumah muslimat, pergi hantar. Muslimat benar fitnah ni kena jaga. Kita nak jadi pahala kerja kita kalau dia buat fitnah jenuh. Saya nak sebut di sini tu surau Pondok Paya adalah hasil sumbangan Datuk Jamin Khair. Daripada wang apa?
wang Yayasan Taqwa. Cuma Datuk Jamil beritahu Haji, tak boleh bagi tahu orang, tak apa, tak kita orang tak apa lah. Bagi sudahlah, dan pemilik sudah. Dan jumlahnya 20,000 setahun. Tiap-tiap tahun saya minta. Mula-mula saya minta buat lantai, bagi 20,000. Lepas tu tukar tingkat 20,000. Lepas tu bumbung. Habis bumbung saya minta lagi pula. Tiap-tiap tahun saya minta lah. Saya pun bila minta, telefon kat bos Yayasan Taqwa lah. Bos Yayasan Taqwa bukan dia lah, orang lain. Angkatlah surat tu bagi ada, dia tengok tak apa lah. Jadi itulah saya nak sebut bahawa Madrasah Tazkiyah Pondok Pak Ya selalu mendapat duit daripada Yayasan Taqwa. Saya percaya bahawa Yayasan Taqwa membantu sekolah lain sama dia. Orang yang tahu mestilah minta. Baru-baru ini juga Tan Sri Maidin datang ke sekolah. Banyak orang marah. Pondok Pak Ya masuk UMNO dah. Amboi senang. Hak guru mengajar sekolah menengah kerajaan ni UMNO ke? Ha? Hak PAS langit ke hangit ke dah? Tidak? Saya bagi tempat kepada Tan Sri Maidin bukan pasal apa. Pasal kita saja berani, orang lain takut. Kita menjadi tempat untuk perjuangan nasib sekolah agama rakyat di Kedah ni yang ditindas oleh Ustaz Azizan, yang tak pernah bagi bantuan. Kalau dia pernah bagi bantuan, sudah tentulah ada 12 ni, mesti ada 5 akan bancang. Tapi semua kata Haji, elok Haji, elok Haji. Cuma kami tak berani. Tak apa. Mai Pondok Pak Ya berjumpa hati ke hati antara pengetua sekolah agama rakyat dan juga pondok. Saya panggil beberapa orang pondok mari bincang. Saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan hasil pembincangan itu. Kita bincang bulan 12 baru-baru ini. Salah satu tuntutan kita iaitu bantuan wang makan kepada pelajar-pelajar yang duduk di asrama dah dibayar oleh kerajaan. Siapa bantu kita? Datuk Jamil Atok. Saya nak abang dia Atok. Kalau orang kata pasal apa hang bantu sangat Datuk Jamil ni, pasal dia bantu sekolah, bukan bantu saya. Dia pun tahu kata saya ada duit, dia tak bantu. Dia bantu sekolah. Alhamdulillah. Dan dalam utusan baru ini, Tan Sri Maidin sudah menyebut, saya percaya bahawa ini merujuk kepada hasil perbincangan kita dengan dia, bahawa sekolah agama rakyat akan disuntik dana. Bermakna ada berapa perkara? 5 perkara yang kita minta, insya-Allah akan ditunaikan oleh kerajaan pusat. Kalau sekiranya kita menang lagi lah. Kira kalau Datuk Jamil kita sokong dia terus menjadi menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut ini bukan pasal apa nak bantu. Saya kadang-kadang kita ingat kesian kat muslimat kita. Cuma pas ni kuat. Tak macam dengan muslimat UMNO, wanita UMNO. Muslimat tak apa. Pagi-pagi tengok jam 8 dah rumah ke rumah, yung sana yung sini. Tapi saya nak sebut ini hak pasti. Guru pasti sepatutnya tidaklah dilayan bagi serupa. Saya pernah mencadangkan selepas menang saja tersesat macam mana dia panggil saya seminar di Mentalun. Saya pun tak malu pergi Mentalun memberi cadangan. Pasti saya kata macam payah. Sekolah-sekolah agama rakyat pun bukan payah. Saya lah kata. Kita ada banyak anak-anak syarikat kerajaan negeri yang kita kata untung ratus juta, puluh juta. Pasal apa tak bagi jadi bapa angkat pada sekolah agama rakyat? PKMK jadi bapa angkat pada Kolej Islam Darul Ulum umpamanya. Bukan banyak yang korang perlu 300-400 ribu. Macam tak fikir Datuk Jamil ada bantu kita.
200,000, 300,000 sudah cukup. Bukan kita nak 1 juta. 200,000, 300,000 sudah cukup bagi kita. Saya kata tiap-tiap sekolah ini jadikan dia anak angkat kepada JLC, anak syarikat kerajaan negeri. Sama je guru pasti ini. Guru pasti seharusnya kita adakan latihan perguruan. Hak kita buat dah ada. Tinggal lagi memanglah kita tak buat saja. Minta insaniah sebagai universiti yang menjadi trust pada kerajaan negeri, dia buat kursus perguruan. Bagi sijil pada guru pasti. Bawa exco, luluskan gaji dia. Sebab itu dalam hal ini saya iktiraf UMNO, jaga guru tadika dia. Tadika dia 1,000 lebih gaji. Betul tak? Saya tak tahu saya agak 1,000 lebih. Berpincin. Guru pasti Allahu Akbar. Segan hidup, segan mati. Tak apa. Kalau Datuk Jamil menang besok, saya nak minta supaya dia tengok pasti sama. Jangan tengok tadika ya. Borong sekali, pasti-pasti sekali. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut tadi banyak benda. Saya tak sebutlah projek-projek yang gagal. Banyak projek-projek gagal. Adalah tu pajak saja. Dah resmi 2 kali dah. Dah pajak sebelah depannya. Saya kata bukan pajak apa tu, ada batu 2-3 lori je, ada siapa nak mengikut tu, pajak boleh tak nampak. Yang kata Ustaz Azizan ni saya nak sebut. Bukan kata ahli PAS saja. Bukan rakyat saja dia bohong. Bukan kata pemimpin PAS saja dia bohong. MKK pun, raja pun dia bohong. Dia pernah bawa Tuanku Sultan mai letak batu asas projek apa? Projek petrokimia apa? Tu. Di Sungai Limau. Tuanku Sultan. Bukan senang nak bawa Tuanku Sultan, kena berdahak betul baru boleh bawa. Kecok. Nak heran MKK. Sultan pun dia bohong. Baru-baru ini dia bohong agung. Agung bawa Agung supaya rasmi insaniah di Kuala Ketik. Projek kebanggaan dia. Dia ingat hebat. Dia boleh adakan bangunan tu. Dia lupa kata. Siapa perintah pun pembangunan mesti buat. Kan? Jalan raya, bangunan, dia ada cara dia buat insaniah. Dan kita tahu, kita betul banyak baca. Poster sekarang ada tabuk, dia kata fitnah juga. Poster, orang insaniah, mai duduk bubuh, kata. Raja Agung boleh bohong. Dia mai semua rasmi bangunan insaniah. Mai lah. Ke bawah duli kita tu. Tak sampai sebulan lepas tu, bising. Pasal apa? Masjid tak ada. La ilaha illallah. Kita selalu dalam ceramah Fatihulah. Nabi hijrah ke Madinah. Apa yang dia buat dulu? Masjid. Kita nak buat benda besar. Universiti Islam. Masjid tak ada. Gambar hak dia tunjuk kat tuanku tu memang hebat lah. Tepi tasik, tepi apa. Tak? Tuanku bukan nak keluar pergi tengok pula pada dia. Masuk dalam surat abad. Baru tahu. Asrama 8 blok. Baru ada batu, baru mula buat batu asas. Dia kena buat dah. Tanya. Siapa yang rapat dengan Sultan, dia tanya. Sultan muka kat dia atas. Dia bohong. Bohong sungguh orang tua ni. Yang saya heran ni, MKK, ahli-ahli PAS bawah ni. Ni ada pengundi ni, yang Kalimantan sini ada pengundi. Sungai Yang ni, yang mengundi di Salam. Saya dulu yang dapat mereka. Nak bagi menang dia? Ambil orang sini apa?
Saya ingat mereka ni tak tuli. Boleh celik macam saya, reti sikit. Rupanya ada tuli. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebutlah juga bahawa orang yang Sa'aidah ni, panggil dia tak boleh berkawan lama dengan orang-orang. Tak boleh kawan. Baca Arab Sinan, 4 orang kena pecat. Calon kena pecat daripada ahli PAS. Pencara penyatuan Muhammad di mana? Muhammad Daud. Wakil calon Zaki. Semua orang kuat, orang rapat dia. Pencadang, penyokong dia. Hak jadi wakil calon dia. Saya ni pengarah pilihan raya. Ni, tengok depan ni. Ahli PAS hak baru ni kita tengok ni. Haji Najib ni pengarah pilihan raya. Ustaz Azdan selama 2 penggal selama saya ada dengan dia. Jadi hak saya kata ni hak saya tahu saja. Saya tak kata hak saya tak tahu. Berkelahi dia ni dengan semua orang. Masuk sahabat dan berkelahi dengan budak-budak sekolah tahfiz Insaniah. Insaniah ni ada kuliah tahfiz. Nak belajar, nak hafal Quran. Hak tu pun dia berani berkelahi lagi. Kita ni kalau tahu ada baca Quran, ada hafal Quran, dia takut kita. Dia tak, dia ustaz, dia berani. Orang buat demo, dia buang. Sekarang sekolah tahfiz ni, sekolah tahfiz Insaniah ni, dia buang daripada Insaniah. Sebab itu baru-baru ni ada budak timbul dan sahabat, sijil mereka tidak diiktiraf oleh pusat pendidikan Kementerian Badan Tinggi. Pasal apa? Dulu dapat bawah Insaniah, sekarang duduk bawah Yayasan Islam. Cuba. Dengan Exco. Kalau ni habis. Tak tahulah puak-puak MKK dia tak pernah dengar cerita-cerita macam ni tu. Saya pun nak heran. Ha? Saya yang duduk jauh ke depan pun boleh dengar semua ni. Dengan puak-puak Insaniah, pensyarah semua berkelahi. Saya nak sebut juga bahawa Allah ni Maha Kuasa. Semua yang Aizan buat, dia tak mau buat Islam, dia tak mau buat itu, dia tak mau Tuhan kifarat kat dia. Semua projek yang dia buat tak jadi. Mungkin dia buat pun ada cadangan di sebalik batu, kita tak tahu. Projek ikan keli, rugi berjuta-juta. Banyaklah projek kata, saya tak mau sebut satu-satu. Cikgu Nur ada di belakang saya. Projek api tembang balak di Papua. Balak bukan kata Malaysia, Papua boleh bertembang. Australia dekat dengan Papua lagi, tidak? Saja Australia. Dah? Dia nak seberang di Papua. Rugi berapa juta. Saya kira yang rugi di Papua saja boleh baiki rumah orang susah sebanyak 1,500 buah. Banyaklah tuan-tuan dan puan-puan. Rugi ni, tak ada. Tak tahulah. Yang saya duk dengar, dia kata, masa zaman Datuk Dek ni, hilang duit 403 juta. Tadi pun Cikgu Zina sebut, dia kira berapa hak orang hilang. Kira hak kita ni. Kita nak buat ni bagi baik, elok-elok, jangan bagi rugi 1 sen pun duit rakyat. Jangan lebih kita makan. Kita baca sirah. Zaman Nabi, zaman sahabat, macam mana? Baca saja kita tahu. Saya nak sebut satu ini yang tak akhir orang bagi tahu saya. UMNO pun dah itu dia tak tahu kata dia nak kalah. Sudah. Datuk dia simpan fixed deposit. Simpanan tetap 250 juta. Saya minta MD jawab hal ini. 250 juta simpanan tetap. Orang ada duit, dia buatlah simpan tetap. Dia tak guna duit ni, taruh saja. Macam mana nak guna? Takut ada gempa bumi ke apa ke, mau keluar. Mai dia tak kira, dia cayak benar ni. Dia pakai cayak ni istilah bank.
Dia kaya, dia takkan. Lah, fix deposit itu tinggal 90 juta saja. 160 dia balas dah. Saya belum tanya lagi Datuk Dek berapa banyak masa dia tinggal lah itu. Ada anak kerajaan negeri di bawah Menteri Syak yang orang tak boleh declare banyak mana dia nak guna. Kawan kata habis juga berapa puluh juta tak tahulah. Tapi insya-Allah kita akan tanya bekas Menteri Syak itu berapa juta dia tinggal masa dalam MBM Syarikat Pembadanan Menteri Syak. Saya nak sebutlah sini. Ada kadang-kadang orang kata Amway kerajaan Azizan ni tak ada rasuah. Tak ada rasuah. Bohong. Dalam blog saya quote dalam blog sudah ada pertemuan rahsia Azizan dengan timbalan BPR. Bukan Kedah, BPR pusat. Kebetulan orang Kedah, anak orang buat payang, mungkin PAS kot dia nak tolong Sa'idan. Sudah ada pertemuan rahsia dengan Sa'idan di Mesir, bukan di Kuala Lumpur, di Mesir. Bincang pasal apa? Wallahu alam lah. Tapi baru-baru ini sebelum pendahuluan ini DPR dah masuk dah satu kuari di batu besi, kuari batu besi di Bukit Kati Changlun. Kawan-kawan yang mencari fakta daripada syarikat bahawa Bukit Kati ini dipunyai oleh anak angkat Kak Pak Ika. Kak Pak Ika ni bini Sa'idan, kami panggil Kak kat dia. Dan anak penakan dia yang duduk di Segar Limau ada equity 48%. Selebihnya ada Siam. Titik akak kan Siam belah Penang tu lah. Jadi BPR dah masuk siasat benda ini. Saya percayalah selepas dari ini, kalau Ustaz Azizan, kalau yang usaha nak pergi dari Kelang macam ni, BPR akan masuk dan akan siasat banyak lagi yang dia tahu dan yang dia tak tahu. Saya sebut di sinilah dulu pada ahli-ahli PAS, pimpin-pimpin PAS sekarang ni, hak di pangkat kawasan Jerai ni, dulu orang-orang PAS, pimpin-pimpin PAS tak berjuang macam sekarang. Tanyalah Mak Kasim, hebat dia, ada ditinggal apa-apa. Datuk Abu Bakar Umar berjuang 10 tahun. Tunggu Pak Ya berjuang tinggal sekolah tu. Tak ada. Tanya Tunggu Wajib Sendul buat sepeda, apa tinggal? Tak ada. Tapi saya nak habak lah, kawan-kawan saya ni yang lama kawan-kawan saya, sebab saya menjadi pemimpin Pancat Negeri dan Pancat Pusat dulu. Kawan saya ni belum 5 tahun habis dah simpan kekayaan. Ada senator kita, saya tak tahu nama lah, dah beli tanah hubung nama bini. Hai, hebat lah kena. Hang berjuang rakyat kata nama bini hang yang hang beli tanah. Bukan kata tak boleh, bukan kata tak boleh, tapi 5 tahun yang hang buat hantar lah ni. Orang dulu pimpin-pimpin PAS dulu tak buat macam tu. Sebab tu saya kata benda ni tak betul. Kawan kita yang menjadi orang rapat Ustaz Azizan yang tinggal dalam kawasan kita sudah ada kelainan. Bukan orang PAS tak boleh tengok. Tak boleh tengok tak? Perbezaan dia hidup dulu dengan sekarang. Boleh tengok benda ni. Penyerangan berlaku di depan mata. Cuma kita nak buta, nak pekak. Wallahualam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya ingin nak sebut juga bahawa budaya fitnah ini sudah menjalar rata-rata tempat. Dan saya nak minta supaya benda ini dihentikan.
sejajar dengan prinsip perjuangan PAS yang sama-sama orang kata nak perjuangan Islam, tapi budaya ini mesti dihapuskan. Saya sudah mengambil masa yang panjang dan Cikgu Nur pun dah ada dengan kita. Saya dengan rendah diri mohon ampun kalau ada kasar bahasa. Yang baiknya semua daripada Allah. Tapi saya percaya sepanjang pengetahuan saya apa yang saya sebut itu semuanya merupakan fakta yang benar. Yang kurang semuanya daripada saya sebagai hamba Allah yang lemah, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.